أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين ومساءنا مساء الذاكرين وقلوبنا قلوب الخاشعين وإسلامنا إسلام المسلمين وإيماننا إيمان المؤمنين وحياتنا حياة العلماء الصالحين وموتنا موت الشهداء المجاهدين وأعمالنا أعمال المتقين ونبينا بنومة الغافرين. الحمد لله الذي أحيانا بعد أماتنا وإلى النشور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, menjadikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dah masuk 7 Jamadil Akhir 1444 Hijriah. Bersamaan hari ini 31 Desember 2022. Hanya beberapa jam lagi kita akan masuk Hijratil Hasanah Jadid. Ya, Hijratil Hasanah Jadid pada tahun baru Masihi. Kita selalu tahun baru Masihi lebih awal daripada tahun baru Hijriah. Hijriah berlaku di zaman berpindahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkahul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah dengan mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Pindah pertama ke Taif gagal kerana sultan kafir Quraisy yang menghalang penghijrahan baginda, lalu kembali ke Makkahul Mukarramah disembunyikan oleh sahabat. Pindah kali kedua terus pergi Madinatul Munawwarah yang merupakan pindah untuk kita memulakan tahun Hijriah, bermula berpindahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkembangan demi perkembangan bermulanya Islam. Innad dina indallahil Islam. Sebab itu apabila berlakunya tahun baru, kita mesti satu, ada komitmen, ada perancangan. Walaupun kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana semua roh-roh kita asalnya daripada alam roh. Ya, kita mempunyai roh semua, pernyawaan. Satu alam dinamakan alam roh. Kemudian Allah merukunkan dalam ibadah perkahwinan. An-nikahi sunnati fama ya'mal bis sunnati, menurut ajaran Islam. Sebab itu bibit-bibit permulaan zuriat, keturunan, hasil masyarakat, perkembangan bermula daripada bibit yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui antara jantina dengan jantina. Ya, jantina seorang lelaki dan jantina seorang wanita. Lelaki memulai mempunyai benih, wanita menerima benih. Ini asalnya. Sebab itu Allah menyatakan dalam Al-Quran, dalam surah Tin, ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah jadikan manusia ini sebaik-baik pengeluaran, produk yang baik, dan Allah susunkan takwim bagi. Allah susunkan takwim.
Maknanya takwim ini melalui secara falakiyah atau secara ruqyah. Mengikut para ulama, takwim ini selalu menggunakan secara falakiyah, perkiraan jadual kalender yang ada kat luar tu. Ya, kalender yang tiap tahun kita buat itu, itulah yang Allah sudah aturkan kita supaya ada takwim hijriah, takwim masihi. Semua aturan Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kenapa manusia ini yang mengatur? Sebab manusia dijadikan Allah SWT berbeza dengan makhluk yang lain. Jin juga makhluk Allah, tetapi jin adalah makhluk dalam alam ghaib. Kita manusia ini dijadikan alam nyata. Sebab itu kita tak boleh tengok jin, jin boleh tengok kita. Tu. Ni. Kita tak boleh tengok jin, jin boleh tengok kita. Kalau kita tengok jin, mungkin kita yang lari, bukan jin yang lari. Tu istimewa dia. Sebab ada dalil Al-Quran, wa ma khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun. Dua-dua makhluk ini Allah jadikan untuk sembah dia. Ya. Untuk mengabdikan kepada pencipta Allah Subhanahu wa taala. Kita di manusia ya dijadikan ada waktu, ada ketika. Sehat, sakit, tua, muda. Setiap insan yang ada ke alam buana ini dijadikan dari alam yang nyata, dia ada pasangan. Dia ada pasangan. Apa dia? Muda, pasangannya tua. Sehat, pasangannya sakit. Kuat, pasangannya lemah. Hidup, pasangannya mati. Kita ada berpasangan. Suami, pasangannya isteri. Nah, ada lelaki, ada perempuan. Ada siang, ada malam. Ada matahari, ada bulan. Sebab itu makhluk yang Allah jadikan berpasangan adalah makhluk yang nyata dan dinamakan insan. Pasal satu ketika kita sihat, satu ketika kita akan jadi lemah selemah-lemahnya. Satu ketika kita akan kembali ke alam yang lain. Kita akan menghadapi 3 alam yang nyata. Pertama dinamakan alam rahim. Hasil pada perkongsian seorang suami dan isteri yang halalan, ya, menzahirkanlah keturunan. Mulanya bibit-bibit persamaan di antara suami dan isteri itu mencetuskan benih yang baik kepada rahim yang menerima. Selama 40 hari cantuman itu menjadilah seketul darah. Selama 40 hari kemudian menjadilah seketul daging. Setelah itu selama 40 hari usia kandungan rahim ibu itu 6 bulan 10 hari. Allah Subhanahu wa taala akan meniupkan melalui malaikat yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala meniupkan pernyawaan 6 bulan 10 hari. Usia kanak-kanak dalam lingkungan itu datanglah rahim ibu itu, yaitu tiupan penyawaan. Ketika itulah rahim itu
berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, bibit-bibit zuriat yang ada itu ditentukan oleh Allah tentang rezekinya, ya, tentang usianya, tentang kedudukannya, sama ada baik ataupun sebaliknya. Semua itu adalah perancangan Allah Subhanahu wa taala. Kita ni macam mana pun, sebab itulah kita kena kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama ada menggariskan manusia ini yang sentiasa tunduk kepada Allah. Ada manusia yang enggan untuk tunduk kepada Allah. Manusia yang tunduk kepada Allah, kata ulama, ada 3 asbab. Rasulullah mengatakan 3 daripada asbab tersebut, insya-Allah manusia itu akan tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Pertama, manusia yang Allah uji. Allah uji dengan kefakiran dan kemiskinan. Ini di dalam kitab Minhajul Abidin, susunan yang terakhir, Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Al-Imam Ghazali merupakan tabi'in yang mengarang kitab, banyak kitab ilmu sufi atau tasawuf. Bidayatul Hidayah, Ya Ayyuhal Walad, ya, Hidayatus Salikin, Al-Hikmah, dan banyak lagi kitab. Yang terakhir ada 2 jilid sempat. Al-Imam Ghazali menyusunnya itu kitab Minhajul Abidin jilid pertama, dan jilid kedua beliau sakit, kering dan meninggal dunia. Kalau kita ambil juga sejarah Al-Imam Nawawi lagi, dia mengarang, menukil beberapa kitab hadis dan merupakan hadis-hadis yang muktabar, yang terkenal hadis ta'alim muta'alim ataupun hadis arba'an, matan arba'in. Tapi Imam Nawawi lingkungan 50 lebih tahun meninggal dunia, tak sempat kahwin. Kita ni kahwin dulu, barulah masuk kelas ilmu. Tapi Imam Nawawi tak sempat kahwin, kerana Imam Nawawi pernah dipenjarakan selama 10 tahun oleh Raja Mesir. Imam Nawawi dapat menukilkan beribu hadis dan hafaz hadis. Ini tabi'in juga, ya. Dia hanya menyusun, tapi dia bukan perawi, ya. Dia menyusun hadis-hadis, tapi perawinya yang terkenal, termasyhur, muttafaq alaihi ialah Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, Ibnu Majah, Imam Tirmizi, banyak lagi perawi-perawi yang termasyhur. Tetapi apa disebut muttafaq alaihi, hadis sahih, hadis mu'an baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sanadnya adalah daripada para sahabat yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu bila dengar sanadnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, memang terkenal. Siapa Abi Hurairah radhiyallahu anhu? Orang yang miskin, hidupnya susah, menumpang dengan Rasulullah, tetapi banyak menyusunkan menjadi sanad hadis qala, ya, daripada Abi Hurairah. Begitu juga Abdullah, seorang sahabat, Abdullah bin Mas'ud. Kita tahu Abdullah bin Mas'ud juga merupakan pesanad yang banyak kitab-kitab hadis. Abdullah bin Mas'ud ini
sehingga kan Rasulullah ambil sebagai PA dia. Abdullah bin Mas'ud ini sahabat suka ketawakan dia, kerana Abdullah bin Mas'ud daripada orang bangsa Badui, kecil, pendek, hitam, kakinya macam kaki apa? Kakinya kecil sangat. Jadi orang Arab ketawakan dia. Lalu Rasulullah mengatakan, wahai sahabat, walaupun tengok pada kedudukan Abdullah bin Mas'ud ini memang tak cantik, pendek, kecil, kurus kering, dan kakinya kecil, hitam pula tu. Kalau hadapkan kepada muslimat, seorang pun tak nak. Tetapi Allah kurniakan dia kelebihan, dia boleh menghafaz beribu-ribu hadis. Ini namanya Abdullah bin Mas'ud, dan ia menjadi PA Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kita nak sejarah, yang kita nak ukilkan kepada pemikiran kita, kenapa mereka ini boleh jadi seorang yang arif, seorang yang munajat kepada Allah Ta'ala. Kedudukan susah, kerana ulama mengatakan sebab kita tunduk kepada Allah, salah satunya adalah kalangan orang fakir dan miskin, kerana dia tahu dia orang susah. Orang kaya ada contoh-contoh sahabat yang setia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nak ulahkan sejarah-sejarah para sahabat. Sebab apa? Sebagai satu pedoman untuk kita menghadapi tahun baru. Di tahun 2022 ini, kita alhamdulillah kita dah lepas daripada jangkitan walaupun ada tapi kurang. Berjamaah seperti biasa. Berjamaah seperti biasa. Pasti 2022 kita banyak kenangan. Mungkin dalam 2022 banyak perkara-perkara yang menyebabkan kita sebab. Satu kenangan, mungkin dapat menantu baru. Satu kenangan, mungkin mendapat anak muda, anak baru. Yalah, betul tak? Satu kenangan, mungkin dapat isteri baru. Ada. Satu kenangan, mungkin mendatangkan keluarga yang sakinah. Banyak kenangan. Kesebabkan juga mungkin dalam tahun 2022 ini kehilangan orang yang paling disayang. Perpisahan berlaku macam-macam. Sebab itu kita berpasangan. Kehidupan kita ada kadang yang seronok, ada yang susah. Inilah sirah, dinamakan sirah, untuk kita kembali muhasabah diri. Semua adalah perancangan ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita manusia yang boleh merancang, tetapi Allah yang menentukan keredoannya. Ya, 2022 kita dapat jawatan. Ya, kita dapat jawatan. Dulu tak ada jawatan, kita ada jawatan. Sekurang-kurangnya walaupun seorang Bilal, alhamdulillah ada jawatan. Ya, 2022 itu menyeronokkan kita. Semua ini menjadikan satu sirah, kenangan yang manis untuk kita, kenangan yang menyedihkan untuk kita. Sebab itulah dalam surah Tin ini banyak nukilan yang beri supaya kita ingat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa kemudian summa radadnahu asfala safilin. Dulu kita sihat, kita dapat melakukan ibadah, kita melakukan segala aktiviti, tapi satu kemudian kita akan menjadi orang yang lemah, tak mampu berjalan, tak mampu sembahyang dengan berdiri dengan tam sempurna. Kita sembahyang juga dengan cara yang rohsoh, seperti sembahyang di atas kursi. Terus summa radadnahu asfala safilin. Kecuali Allah juga mengambilkan demi masa.
illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali al-istisna di sana, mereka yang beriman dan melakukan kebaikan terhadap Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya, ya, dan masyarakat. Sebab kita manusia tidak lari dari semuanya. Hablum minallah, hubungan kita dengan Allah mesti, tak boleh tidak. Hablum minan nas, hubungan kita sesama manusia, kita tak boleh lari. Hubungan kita dengan Allah, antara kita dengan Allah. Hubungan kita dengan manusia mendatangkan silaturahmi. Semua itu juga mengimpakkan ganjaran untuk kita. Sebab itulah penting pasangan-pasangan kehidupan kita, hari-hari yang kita lakukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini kita sebagai hamba tidak lari. Falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka masa mudanya melakukan kebajikan. Apa saja kebajikan yang kita lakukan semasa kita sihat wal afiat, membantu masyarakat, membantu keluarga, ya, untuk meningkatkan silaturahmi, juga satu kebajikan. Amal kita yang ketika sihat, ibadah kita, ya, solat awabin yang setiap masa kita lakukan. Di dalam kitab Hidayatus Salikin mengatakan, sesiapa di antara maghrib dengan isya tidak bercakap, tidak bersembang, dia melakukan solat awabin ma'al istigharati dan melakukan amal-amal, membaca surah Al-Quran, maka akan diampunkan dosanya 50 tahun. Ini menunjukkan bahawa Allah itu sangat cinta dan sayang kepada hamba. Kita hanya nak mencari jalan bagaimana kita lebih bersih. Mungkin tahun 2022 kita tak boleh buat, kita azam tahun 2023 dengan tekad baru, azam baru. Masjid adalah sebagai tempat untuk kita meningkatkan pendekatan kita kepada Allah SWT. Apa saja aktiviti dalam masjid ini, sama ada aktiviti ilmiah, tiap-tiap hari ustaz berbeza ustaz, macam-macam ustaz yang kami sediakan. Maka apa motifnya? Motifnya supaya kita faham tentang akidah tauhid, tentang ilmu fiqh, tentang ilmu tasawuf, masing-masing membawa cara penyampaian yang muktabar, mengikut sunnah baginda Rasulullah SAW. Inilah yang penting. Kalau kita tidak mampu untuk memutalaah sendiri kerana mungkin kelemahan kita di segi bidang ilmiah kita, tetapi jangan kita merasa duka cita. Kita datanglah isi masjid dengan duduk iktikaf, niat nawaitu iktikaf fi hadzal masjid lillahi taala, maka Allah akan kurniakan kita berbagai nikmat, iaitu nikmat pahala. Asal kita datang masjid, Allah akan kurniakan kita dan anak cucu kita yang ada duduk di rumah mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab mengikut apa aturan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dikatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus kamu wahai Muhammad, kamu kami utuskan adalah pembawa kasih sayang. Betul tak? Rahmatan lil alamin. Apa ada rahmatan? Kasih sayang. Bahawa Nabi Muhammad itu adalah pembawa kasih sayang. Semua yang ada di alam buana ini akan mengucapkan doa kepada kita. Hanya kita tak dengar, tuan-tuan. Tuan-tuan naik motor mengucap, kita bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni as'aluka amantu billah fatawakkaltu ala Allah. Naik motor mendoakan, moga kau selamat. Motor tu kita jalan, dalam perjalanan pokok-pokok semua itu juga akan mendoakan kita, selamatlah pergi untuk menunaikan ibadah berjamaah.
Semua berdoa, tapi kita tak dengar kerana allazina yu'minuna bil ghaib. Kita wajib beriman kepada perkara yang ghaib. Kita tak dengar, kita tak lihat. Kalau andainya didengarkan, tak ramai orang datang masjid. Semua berdoa, ya Allah panjangkan usia Pak Lah misalnya. Pak Lah pun tak datang masjid. Apa tu bercakap? Pokok bercakap, kenderaan bercakap, sakit kepala kita. Tak? Sebab itu Allah tak nampakkan benda yang ghaib kerana untuk kesejahteraan kita. Syaitan berdoa minta dipanjangkan usia kerana syaitan bertujuan untuk mengasut umat keturunan Bani Adam. Syaitan berdoa, Allah kabulkan. Tengok, punya adil Allah. Sebab itu ayat terakhir dalam surah ini, laisa ahsanil hakim. Tidak ada siapa yang lebih adil dalam penghakiman kecuali Allah yang paling adil. Laisa ahsanil hakim dalam surah ini. Itu satu bukti, satu dalil nakli supaya kita yakin. Jangan bimbang tuan-tuan, muslimin muslimat. Kita redha melakukan ibadah kerana Allah. Kita rasa Allah itu ada pada kita, barulah ada nikmat kita melakukan ibadah. Betul. Yakin. Allazina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang beriman wajib yakin, percaya kepada perkara yang ghaib, yang tidak dilihatkan oleh Allah melalui panca indera kita, tetapi kita boleh melihat dengan mata hati. Sebab itu orang boleh khusyuk. Qad aflahal mu'minun, sesungguh berjayalah orang yang beriman, allazina hum li solatihim khashi'un. Apabila dia melakukan sembahyang dia khusyuk, bulat kepada Allah. Allazina hum lahwil mu'ridun, sanggup dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak memberi manfaat. Allazina hum lizakati fa'ilun, dia sanggup mengeluarkan duit yang ada pada dia untuk diinfakkan kepada fakir miskin. Allazina hum li furujihim hafizun, orang yang beriman sentiasa menjaga kedudukan dirinya, keturunannya. Wa ja'alna lil muttaqina imama, jadi pemimpin yang bertakwa. Ini yang dinamakan orang yang muttaqin. Orang yang beriman kepada Allah yakin. Sebab itulah jelas. Hari ini kalau kita dengar kalimah-kalimah di dalam surah Anfal contohnya, innamal mu'minuna alladzi dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang sempurna imannya apabila terusik dengan kalimah-kalimah tauhid. Laungan azan memanggil hayya 'alas shalah, dia bergerak, tinggal semua kerjaya yang ada kerana panggilan solat. Ini baru sempurna iman. Ini hayya 'alas solat duk sembang lagi, duk temberang lagi. Iman di mana? Ramai orang yang beriman. Sebab itu Allah kata dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 110, walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Orang yang asalnya ahli kitab terima Al-Quran itu lebih baik. Minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Ramai orang mengaku percaya ada Allah, ada malaikat, ada kitab suci Al-Quran ditinggalkan oleh baginda, tahu akan berlaku hari kiamat, tahu tentang kematian, tetapi ramai orang beriman fasik. Sebab itu Allah katakan minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Mengaku beriman pada Allah tapi dia fasik, dia tak solat, dia kedekut dengan zakat dia, bakhil. Bukan hak dia, itu hak orang lain, kita tolong simpan. Itu Allah bagi
amanah kepada kita. Tak. Silaturahmi. Ya. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita sesama manusia. Ini namanya orang beriman. Sempurna iman. Iman tak cukup kalau tak sempurna. Hari ini kalau bolehlah kita dekati Al-Quran. Ini hazanah Rasulullah SAW. Kadang-kadang kita tak tahu, yang walaupun berdetak berdetik membaca tak betul, tak apa, tapi nak berguru. Kita beruntung, umat Nabi Muhammad SAW beruntung, kerana Allah tinggalkan kepada hazanah kepada Rasulullah SAW firman-firman Allah menjadi kalam Allah, dibukukan melalui sahabat-sahabat yang hafaz Al-Quran. Ketika peperangan berlaku, iaitu menghapuskan orang-orang murtad setelah kewafatan baginda Rasulullah SAW yang ketuai oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ketika itu orang yang hafaz Al-Quran, para sahabat ramai yang gugur. Lalu Umar bin Khattab memberitahu kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, "Ya Abu Bakar As-Siddiq, khalifah, sebagai satu penghormatan khalifah yang pertama." Umar bin Khattab menyatakan, ramai sahabat yang hafaz Al-Quran sudah gugur dalam peperangan jihad kerana menghapuskan orang-orang murtad, tak mau mengeluarkan zakat. Lalu Umar memberi pandangan kepada Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana kalau pupus orang yang hafaz Quran ini. Lalu Abu Bakar As-Siddiq memberi pesan kepada Umar, kau lantiklah Zaid bin Sabit untuk mengepalai, untuk tasmik setiap Al-Quran yang dihafaz oleh para sahabat, dan diketuai oleh Zaid bin Sabit, diikuti dengan suhbah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Utsman bin Affan yang tolong menuliskan apa yang dibaca oleh sahabat-sahabat yang lain. Setelah itu disimpanlah di mana tempat penyimpanan itu adalah kepada anak Umar bin Khattab. Anak Umar bin Khattab yang taat. Ada store untuk Quran yang ditulis balik. Lalu sampailah kepada Sayyidina Utsman bin Affan, barulah ditulis mula, dibukukan. Sebab itu Quran resam Utsmani. Berbeza Utsmani, dia berbeza. Inilah yang kita perlu mempelajari warisan yang ditinggalkan oleh baginda. Taraktu fikum amrayni ma tamassaktum bihima lan tadilu abada, kitabillah wa sunnati rasulillah. Dekatkanlah diri untuk membaca Al-Quran. Walaupun berdetik kita membaca, terketik kita membaca, tapi tetap satu huruf dikira 10 pahala. Satu huruf dikira 10 pahala. Kalau kita Bismillahirrahmanirrahim, berapa huruf dah tu? Kaya kita dengan pahala. Kenapa tak mau? Kenapa tak mau kita untuk sama-sama melumpuri di masjid ni? Sentiasa ada, insya-Allah. Malam satu kumpulan yang dibimbing oleh Imam Zul sendiri. Siang pagi yang saya sendiri memimpin dengan Cik Hisham datang. Sebab ini penting. Saya tak mau umur 60 tahun baru nak baca Quran. Tapi usaha yang terlepaslah. Yang belum tu berusaha. Sebab kita akan mati. Salah satu soalan kita, ma imamuka,
Siapa imam kamu? Kita tak boleh cakap Imam Anwar. Itu Imam Anwar sembahyang. Soalan tu, kita belajar Al-Quran memang susah tuan-tuan. As-sawbil Quran tajwid. Pakaian Al-Quran adalah tajwid. Tak faham tajwid susah. Makhraj bukan bahasa kita, bahasa Arab, Ajam. Bukan bahasa kita. Tapi Al-Quran yakinlah, kita kena yakin Al-Quran itu mukjizat. Siapa saja daripada tak tahu boleh belajar Quran, dia akan pandai. Percaya tak? Kena yakin. Kena yakin. Barulah kita dapat hidayah Allah Ta'ala. Sebab itu Ahlul Qur'anihu Ahlullahi wa khassatuhu. Ahlul Qur'anihu Ahlullahi wa khassatuhu. Ini hadis. Wahai orang ahli Quran semua, kamu akan mendapat syafaat. Tengok, ahli Quran semua yang bila membaca Quran, mempelajari Quran, Rasulullah janji akan mendapat syafaatnya bila dia mati. Apa syafaat yang paling penting? Kita masuk alam barzakh, bahagian kita pertamanya adalah untuk soalan. Bahagian kedua untuk semua isi hati perut kita ini adalah makanan cacing. Tak ke mana, kecuali orang yang hafaz Al-Quran, dia tidak, cacing pun tak berani nak makan. Cuba macam mana anak kan, kayu macam mana keras pun habis makan anak-anak. Tapi cuma besi dia tak makan. Anak-anak pun tahu dia tak makan besi. Tapi keras macam mana kayu, dia akan makan. Sebab dia namanya kayu, makanan dia. Ada. Jadi kita manfaatkan selagi kita hidup. Itulah namanya azam. Tahun baru 2022 aku tak boleh, 2023 kita akan boleh. Lonceng dah berbunyi. Ini petanda sarapan dah siap. Jangan bimbang. Hidayah namanya pun masjid petunjuk. Hidayah banyak memberi manfaat kepada jamaah. Ada sarapan pagi, ada sarapan rohani, dan ada sarapan petang. Tak percaya, tanya pengurusi. Ni hidayah. Masjid lain tak buat, tuan-tuan. Hidayah saja. Saya bertugas di Masjid Usama. Pahit nak keluar harapan pagi pun tak ada. Keluar sendiri sarapan kat luar. Ni. Tapi sekarang di hidayah. Sebab itu masjid bertunjuk. Dan masjid ini dapat petunjuk, datanglah beramai-ramai. Ya, saya viralkan. Kalau restoran saya viralkan, sahabat saya buat restoran dalam taman, jauh daripada jalan raya. Tapi bila saya viralkan dalam YouTube, dalam TikTok, tiap hari Minggu queue orang nak makan. Itu dinamakan sarapan jasmani. Sarapan rohani, saya masuk dalam TikTok, ngaji Quran, mari mengaji. Bukan itu juga yang datang selagi dia tak mati. Kalau dia mati dah tak datang. Ya, sebab apa? Nak dekat dengan Allah ni susah, tuan-tuan. Nak dekat dengan Allah susah. Tapi nak dekat dengan syaitan, senang. Betul tak? Inilah kita perkongsian pagi ini. Walaupun kasar, amatilah untuk tahun 2023.
2023 kita ubah supaya berlalu biarlah berlalu, kita datangkan yang azab baru, cita-cita baru. Yang penting hanya jangan bini baru. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillah.